Assalamualaikum, nama saya Hizman Huzi. Selamat datang ke channel saya. Dan hari ni special, kita berada dekat KLCC dalam sebuah aquarium. Saya adalah sejenis flower horn. Dan hari ini perfokusan dia adalah kesihatan mental. Tapi I will make sure it is not apa dipanggil tu terlalu government punya style. Faham? Faham? Sebelah Hiz kita ada nak panggil apa? Ustaz Isha. Izhar Nazri pun boleh. Clean chair. Takut tak bebas nanti. Kan? Izhar Nazri Yeah. Izhar Nazri ni kalau you all familiar dengan pembawakan dia dekat media sosial, traditional media pun seperti TV dan sebagainya, memang dikenali sebagai orang yang tahu nak bercakap tentang orang yang ada mental illness, kan, psychological, perkara-perkara psycho ni. Betul. Kan. Tapi ada elemen spiritualism. Ya. Adalah sikit. Boleh lah. Tapi sekurang-kurangnya dia ada degree in psychology. Dia Ya, betul. bukan, I ada degree in palatology. Ush, You know what is that? I don't know. Palatology. Berapa tahun habis tu? Dan sekejap je, palatau kejap je. Okay, so hari ni dia punya topik adalah kita berbincang lah pasal you all cakap pasal online trolls, ataupun dalam bahasa Melayunya adalah raksasa online. Tahukah anda yang kita semua adalah nombor 2 ranking dalam Malaysia sebagai cyberbully. Nombor 2 dan nombor 5 dalam dunia. Beri tepukan. Betul lah, bangga kan. Itu semua hasil you all tau, hasil kita semua. Dan kita nak bincangkan kenapa you all atau kita jadi macam begini sebagai sebuah masyarakat. So Izzah, maybe kita boleh, yang saya tahulah kan, bila keluar satu perkara kan, contohlah apa-apalah, cerai for example, artis cerai for example, mulalah orang akan kaji, orang akan macam go deep, orang akan cari bukti daripada orang tu punya PA lah, orang tu punya assistant lah, sampai begitu sekali, dan tersebarlah maklumat dan tersebarlah aib orang itu. So is this related to herd mentality ke tidak? Dia ada banyak angle lah yang kita boleh tengok. Satu adalah herd mentality, ataupun satu part lagi dipanggil sebagai FOMO punya fear of missing out. Ya, dia macam takkan aku tak tahu pasal update terkini pasal pasangan tu. Takkan aku tak tahu pasal trend sekarang ni yang orang lain dah ramai buat. So menyebabkan kita terkejar-kejar untuk ikut trend tersebut, dan akhirnya kadang-kadang kita tersalah pilih trend yang akan merosakkan kita. Itu satu angle. Satu angle yang lain sebenarnya macam ni je, Hiz. Kalau dalam perspektif psikologi, orang yang terlalu sibuk tentang live orang lain sebenarnya adalah orang yang live dia tu tak best pun. Ya Allah, I keep on saying the same thing. Sebab live kau tak best, sebab tu kau cari-cari live orang lain. So that's why kenapa gambaran masyarakat hari ni tu kita boleh nampak dekat social media. Sebab penggunaan social media ni majority orang kat Malaysia pakai. Bukan semua, tapi majority. So kalau kita tengok dekat social media ramai orang sibuk pasal penceraian orang lain, pasal aib orang lain, ketahuilah ramai orang kat Malaysia ni live dia tak best sangat. Tak, logically sebab kalau live kau banyak warna, you think you got time You think you got time nak discuss pasal hidup orang lain? No time lah. Diorang ni diorang punya life maybe tak cukup warna, ataupun yelah laki kau offshore ke, aku tak tahu. Kan? Ije ke kan? Kan? Laki kau offshore, kau bosan dekat rumah. Lepas tu macam apa yang ada, apa saja dekat media sosial lah. Tak, yang saya geram, you boleh nak ambil tahu. Okay, berbahasa dalam hati. Kita semua judge kan, termasuk saya pun judge kan. Tapi kenapa perlu luahkan dan muntahkan kat bagi komen? Yes. Satu lagi part lain tu, satu angle lagi, sebab diorang nakkan social recognition. Dia nak dapatkan social punya status. Maksudnya dia nak dia punya komen tu dibaca. Dan kalaulah komen tu viral, itu membuatkan dia lebih rasa bersemangat dan motivate untuk komen lagi esok hari tu. Perasan tak orang yang social bully ataupun netizen yang suka untuk nak buat komen-komen yang menjatuhkan, dia akan berhenti bila? Kalau tak ada interaction and engagement terhadap komen itu. Betul. Tapi kalau kita ada orang engage dia dengan punya komen, dia akan balas lagi. Dia akan berapi. Orang balas lagi, dia akan berapi. Sebenarnya motivation dia orang adalah bila dia orang dapat attention. Sebab apa? Sebab dia kurang attention dalam live dia orang. Selalunya orang yang cyberbully ni, orang yang buat bully cyber ni adalah orang yang sangat tidak disukai dalam kalangan kawan-kawan. In reality, kat social media banyak cara untuk dia dapatkan attention. You be very surprised tau. Dia orang ni live a double life. Okay, ada juga kena orang yang macam tu. Kan kat universiti umpamanya kan, dia jenis nerd tu kan, macam tak ada siapa suka dia macam tu. Lepas tu kat online tu pula jenis bawa perangai macam tu. Betul. Lepas tu tapi ada juga satu lagi orang yang macam membawa double life. For example your kids. Kan dekat rumah tu Allah,
semut tu dia pijak semut tu pijak dia balik. Tapi dekat online ya, cara mereka komen tu sangat berbeza. So macam mana pula orang yang lead a double life? Okay, orang yang lead double life ni, dia ada, kalau His pernah dengar narcissistic kan? Ya. Orang yang narcissist ni, dia salah satu dia punya ciri-ciri dia adalah dia ada two faces. So Tahu dia tak? mengeluh kuat sangat. Sebab ada trauma, ada kisah. Mangsa di sini, mangsa. Tahu tak, orang narcissistic dia punya life dia, dia kalau di dalam crowd, dia sangat disukai. Dia diangkat dalam masyarakat. Dia dipuja sebab keintelektual dia, pengalaman dia, kehebatan dia. Tapi hanya orang yang betul-betul rapat dengan dia saja akan tahu betapa abusifnya dia, betapa dahsyatnya dia punya mulut, betapa teruknya perangai dia. Especially anak-anak, pasangan ataupun kawan baik, partner bisnes. Tapi di luar kat social media, kau ni memang disanjung. Salah satu ciri dia adalah dia ada two faces. Maksudnya dia memang pandai untuk berlakon. Kelebihan dia itu. So that's why kenapa in real life tengok dia macam elok je, okey je, loving je, tapi ada dalam grup yang tak sepatutnya ada. Kan, betul. grup-grup video-video lucah ke, ataupun grup-grup yang nak kecam orang ke. So kita akan baru nampak inilah orang-orang yang narsistik. Kenapa tau? Sebab dalam dia ni dia tak ada fulfillment tau. Dalam faces satu, muka dia satu tu, dia tak dapat kepuasan. So dia perlu dapatkan kepuasan dalam wajah dia yang satu lagi. Untuk dapatkan kepuasan. Dan dia tak tahu yang bila ada wajah yang lain, dia akan abuse orang lain, dia akan menyakitkan orang lain. Selalunya orang yang banyak luka dalam hidup dia ni, kita nak cerita pasal trauma pula satu lagi kan. Okay, faham. Bila luka dia tidak sembuh dan luka dia tidak diuruskan dengan baik, dia tak sedar dia akan mula untuk melukakan juga orang lain. Cuma itu bukan alasan untuk you boleh cyberbully. Thank you. Tak, itu satu. Cyberbully satu. Itu you having trauma does not give you the license to trauma dump on other people. Yes, ada orang kata orang yang banyak menyakiti orang ni adalah orang yang baik yang disakiti. Engkau disakiti, engkau je lah. Kau janganlah sakitkan orang lain pula. So ramai orang guna term tu untuk memberikan diorang kehalalan, untuk diorang untuk menyakiti orang lain. So itu term yang tak kena lah kalau kita guna. Tapi kan, based on my research of Palataunus, antara sifat-sifat dia adalah mereka tidak mahu mengaku salah apabila dibuktikan sebagai salah. Itu memang pasti. Tapi salah satu ciri yang you cakap tadi kan, diorang thrive, diorang hidup berdasarkan reaksi negatif orang. Itu yang I dapat kenal pastilah. Dan sebagai mangsa dekat sini adalah saya juga cara untuk tangani mereka yang saya kenal pasti adalah dengan menggunakan grey rock technique. Grey rock technique, tak tahu ni Palataun nak beritahu kan. Grey rock technique tu, grey rock tu adalah batu kelabu yang macam batu sungai yang membosankan. Grey rock technique ni adalah bila masa-masa sebab dekat online memang ada di support group. Dan I join support group tu, adalah macam engkau perlu jadi manusia yang paling membosankan untuk mereka, agar mereka boleh mencari supply yang lain ataupun mangsa yang lain. Kan, nampak kan bijak kat sini. Nampak. So saya tambah lagi Palataun ni. Tambah. Saya tambah lagi. So betul kita tak nafikan cyberbully ni dia datang daripada orang-orang yang ada ciri-ciri narsistik ni. So antara apa yang kita boleh buat kalau kita jumpa dengan orang narsistik, kadang-kadang bila orang narsistik ni kita tak tahu nak settle macam mana, kita cuba marah dia, kita kecam dia, kita maki dia. Kita tak tahu rupanya dengan maki dia tu dia akan buatkan orang narsistik lagi rasa berbangga, rasa macam mana? Dia proud lah dia tumbuh-tumbuhan. Dia punya baju dia adalah kita punya makian. Yes. Kenapa? Analogi dia mudah. Contoh kan, kalau kita ada budak-budak kecil kan, kita nak gurau-gurau ni, kita nak main dengan dia. Dia tengah main toys, kita ambil toys dia dan kita cuba nak lari. Kalau dia kejar, kita suka, kita akan lari lagi laju. Cuba kalau dia tak lari, dia tengok je. Kita nak lagi pun kita dah tak ada semangat. Alah, aku nak lagi ni, kau tak kejar ke? Itu yang kita kena jadi seseorang yang tidak supply emotion dan reaction. Cuba nak bagi tahu itu cara bagaimana nak deal dengan orang yang cyberbully, which is you jangan terkesan dengan emosi dia. Bila kita terkesan tu yang kita drag, kita tak boleh nak tidur. Orang yang bully tu dia elok je. Kita pula yang terkesan sebab kita terkesan dengan emotion dan reaction yang dibuat pada kita. Because the person ini terma yang kedua, iaitu apa dipanggil tu, baiting. Emotional baiting. Maksudnya dia umpan kita punya emosi untuk menjadi apa yang dia mahukan. So itu yang disebutkan tadi sebagai troll-troll dekat online apa semua. So kalau kita tak bagi apa yang mereka mahu, benda kita sendiri akan terjaga, betul? So orang-orang kat luar sana, bila mana anda kena kecam benda semua, baru saja diceritakan tadi, for as long you terkesan dengan apa yang telah diberikan,
itulah kita feed mereka, kita membaja mereka. Lagi kau komen, lagi dia seronok. Lagi kita lawan dengan fakta, lagi dia akan lawan fakta. That's why kenapa bila dia tak boleh lawan fakta kita, dia akan buat apa tau? Dia akan buat satu lagi term yang saya ingat banyak dan makin ramai banyak berlaku, itu adalah character assassination tau. Character Bila assassination. when you cannot kill the facts, you akan kill karakter orang tu pula. So kita akan mula alamak, fakta aku dah tak valid dah. Sekarang ni dia mula jatuhkan aku pula dengan personal issue pula, peribadi. Dalam psikologi ada satu art tau, dipanggil sebagai art of ignoring. Art of ignoring. Seni dalam Seni tu kita hanya ada pada mak-mak kita je. Ya. Dia macam lantang kau lah. Seni tu sebenarnya related juga dengan apa yang Nabi pesan tau sebenarnya. Ni bukan sekular sangat. Memang apa yang Nabi pesan. Nabi kata salah satu tanda orang tu dicabut rahmat daripada hidup dia adalah apabila dia ni terlalu involved dalam perkara yang bukan urusan dia. That's why kenapa orang yang bijak adalah orang yang fikir tentang apa yang berkaitan dengan urusan dia. Prioritizing. Yes, dia tahu ini urusan aku, ini benda yang aku tak payah sibuk, ini benda yang urusan rumah tangga orang. So bila kita boleh fokus on apa yang di dalam wilayah kita punya kawalan dan juga urusan kita, dan benda tu takkan ada isu kita ni terkesan dengan emosi, kena bully sebab ni bukan urusan aku. Kelebihan dan seni dalam ignore tu sebenarnya mahal. Lagi-lagi untuk pengguna social media sekarang ni. Untuk kita tahu kita kena put a gap, yang ni bukan urusan aku. Dan dia akan menjaga kesihatan mental kita. The art of ignoring Tadi dia sebut tadi apa character assassination kan. Yes. When handling with NPD, minta maaf saya cakap pasal narcissistic people je sebab itu je ilmu yang saya ada dalam sebulan ni. Degree saya itu je. So tapi ada juga cakap pasal ni a smear campaign. So bila awak semua dah tak ada, dia dah tak ada point nak lawan daripada semua, ataupun diorang dah discard you, buang you daripada kehidupan mereka, yang mereka akan kembali kemudian sebab orang narcissistic macam tu. Smear campaign itu adalah mereka akan menggunakan flying monkeys. Sabar jap, ada banyak berterma ni. Flying monkeys tu, Wizard of Oz. Wizard of Oz ada satu witch, betul? Keliling dia ada flying monkeys tu. Flying monkeys tu ibaratnya adalah seperti mak dia, kawan baik engkau, circle dia, kawan-kawan dia semua akan jadi enabler kepada apa yang dia buat, dan dia akan bully, abuse anda melalui proxy. Itu flying monkeys. Sebelum tadi smear campaign kan. Dia akan burukkan kau, character assassinate kau, seperti mana yang Izzah bagi tahu tadi, menggunakan flying monkeys dia lain-lain. So that's why sebenarnya you all tak faham tau bila kita cakap pasal masalah mental atau personality disorder, ianya kalau kau rosakkan diri sendiri tak apa. Dia melibatkan orang lain dan merosakkan orang lain dan traumatize other people as well. Kawan saya sendiri dia adalah cyber trooper tau. Untuk salah satu adalah. Dan dia memang dibayar lah dengan sangat mahal. Kelebihan dia. Dan memang dia bagi tahu memang untuk membetulkan benda yang memang salah. Dia tahu benda tu salah. Dia tahu benda tu scam, tapi dia dibayar untuk dia buatkan yang scam tu nampak betul. Walaupun saya sebagai social media influencer cuba untuk nak nasihat dia, social influencer niche keagamaan kan. Tapi dia heran apa sebab aku dibayar kot. So memang itu salah satu kawan saya sendiri. Ini yang lain luar lagi. That's why kenapa untuk tahu betul ataupun salah sebenarnya, jangan letakkan social media tu sebagai dalil. Tak semestinya semua orang kata ya, itu adalah betul. Dan tak semestinya orang kata itu tidak, itu tak semestinya tak betul. So berpegang balik pada kita punya agama, tengok pada fakta-fakta yang dikeluarkan oleh fatwa-fatwa dan juga apa yang dikeluarkan oleh kerajaan. Bukan asal pada saya fatwa-fatwa tu. Fatwa. Tak baik kita tak pernah keluar hukum tau. Itulah. Tapi kan berbalik kepada yang kamu cerita pasal kawan kamu buat smear campaign. Bukan smear campaign lawan jadi cyber trooper pun sebut tu kan, dia opposite kan, dia cuba betulkan balik yang salah dan sebagainya. Betul, ada juga cakap berkenaan tentang apa tadi, tak boleh nak menggunakan media sosial sebagai kita punya kayu ukur. Tapi sebelum tu lagi, saya ada bagi tahu juga yang jangan prioritaskan cerita orang lain yang tidak ada kaitan dengan kau. Sebab tadi masa Isa cakap tadi, apa yang Isa cakap tadi kita kena tahu mana yang betul, mana yang salah. Diorang ni, kita semualah basically kan, macam benda yang tak ada melibatkan kita, kita sibuk tahu mana yang betul, mana yang salah. Aku tim tu, aku tim ni. Faham tak? Aku tim tu, aku tim ni, kesian dia, duit raya apa semua kan. Lepas tu, tapi hakikatnya jangan tak sibuk cari benda yang betul ataupun salah yang bukan cerita pasal kau pun. That's why ada rumah tangga yang bergaduh sebabkan orang lain punya rumah tangga bergaduh. Dan saya ada kawan saya sendiri yang putus kawan sebab dia tim satu, dia tim yang satu lagi. Sedang berlaku kan ni?
Ya, sedang berlaku. Dan sampai hari ni tak bertegur. Lah ruginya. Bukan kau bergaduh sebab kau orang berdua ni, sebabkan kau orang memilih tim yang berbeza. Dan bukan kawan pun. Ya. Kawan. Orang tu tak kenal pun. Ya, tak kenal pun. Dan orang tu tak heran pun pasal kau. Nikah dia tak ajak pun kau. Benar. Sebabkan sis kita cerita pasal cyberbully kan. Apa sebenarnya ubat? Apa sebenarnya ubat? Apa sebenarnya solution? Apa sebenarnya benda yang kita boleh buat sebagai orang yang ada dalam social media ataupun yang tengah tonton ni, orang yang baru-baru nak jadi content creator, Faham? TikTokers kan. Apa yang kita boleh buat? Apa yang kurang kat social media? Yang paling sangat kurang kat social media adalah kasih sayang. Okay. So that's why kenapa hari-hari kalau kita buka social media banyak hatred daripada kasih sayang dan cinta. Siapa-siapa yang kehidupan dia bukan dengan kasih sayang, maka dia akan hidup tak ada jaminan kejayaan dan kebahagiaan. So that's why kenapa kita kena make positivity dan love to loud dekat social media. Kena banyak cerita tentang cinta, kasih sayang, supaya ada balance lah dekat situ. Betul. Untuk kita hapuskan semua kebencian. Sebab news pasal kasih sayang dia tak risk tak berapa tinggi sangat. Tapi kalau news pasal kebencian, pasal penceraian, pasal memburukkan satu pihak, memang risk tinggi. Sebab apa? Itu tanda hati kita ni kosong tau. Betul. Saya kan buat podcast. Saya ada banyak title. Podcast, nama satu podcast saya tu Tea Podcast. Memang Podcast. Teapot. Kan teapot? Okay. Teapot kan ada teh. Tumpah teh. Spill the tea. Spill tea. Oh, dia punya views. Dahsyat. Menconok-conok. Sebab apa spill tea? Cuba 13 rukun dalam solat. Berapa ramai yang tengok? Lambat lagi. Lambat lagi. Buat apa aku nak dengar? Nanti aku carilah buku teks sendiri. Ya, benar. Kan? So bila kita tapi kan saya nak, okay, saya dulu pelajar UIA, saya tak bagi tahu. Saya nak mewasatiahkan lah, wasatiyah, nak membalancekan seperti apa yang Isha cakap tadi kan. Memang betul, kita perlu bagi kasih sayang, tapi tu untuk social media tau. In real life, in my opinion, you cannot give too much. Betul? Because Rasulullah, our role model, our supposed role model adalah orang yang juga tegas. Benar. Kan? So sebab apa tu? Sebagai mangsa NPD adalah orang yang macam terlalu empathetic. Kita adalah orang yang magnet kepada orang-orang yang seperti ini. Sebab kita bagi kasih sayang dan mereka mahukan kasih sayang tersebut dan juga attention. So please be balanced, please take care of yourself, be careful of the world and be careful of the people, because ada 4 pillars dalam psikologi untuk kita medicate ourselves. Apa dia 4 tu? Biology, social, aku dah lupa lah. Bio, psycho, social, spiritual. So Isha, maybe ada last words from you untuk ni mereka? Saya nak share something lah. Yang ni saya teringat kepala saya kalau setiap kali kalau berkaitan dengan social media, cyberbully kan. Kata guru kami, dia kata orang yang paling bahagia adalah orang yang bila nafasnya berhenti, tapi pahalanya tak berhenti-henti. Faham? Dan orang yang paling celaka adalah orang yang nafasnya dah berhenti tapi dosanya tak berhenti-berhenti. Which is benda tu berkait rapat dengan every comment, every perkataan kita dekat social media. Betul? Selagi tu ada kira-kira dosa di sisi Tuhan kepada kita. Betul. Walaupun kau dah mati dah pun, kau dah dalam kubur dah pun, masuk dosa tu tak henti-henti sebab perkataan, video, gambar kau tu masih berlega-lega dan menyakiti manusia-manusia. I nak tumpah teh berkenaan tu, tumpah teh sikit. Sikit je. Okay, dulu kan waktu his rambut putih, blonde apa semua tu, I memang ramai haters. I akui benda tu. I akui benda tu. So one day I macam pergi turun bawah saja, bosan kat rumah, scroll tekan. One of the hate comments dahulunya adalah seorang individu, sekarang sudah menjadi madrasah tahfiz. Wah, akaun tu dah bertukar nama. So maksudnya, dan akaun dah bertukar madrasah tahfiz tau. Memang agak gamak nafis lah. Rupanya lepas tu dia tukar dan hate comments lepas itu. Itu yang dimasukkan oleh awak tadi. Tapi mungkin tak nampak daripada segi contoh. Contoh tu itu tau. Because we don't know account tu akan digunakan macam mana pada masa akan datang. And you don't know what did you do back, or you don't remember what did you do back then. Engkau dah kecam, kau dah hina orang benda semua kan. Memang dia kutuk kat situ bawah tu. Celaka pergi pondan benda semua. Lepas tu nama sebelah tu madrasah. Sebab kita boleh cakap lagi. Sebab kita jangan ingat ni buat jahat ni buat salah ni, aku kena kecam dia, aku kena hina dia. At one part kita kena ingat, zaman Nabi dulu ada seorang wanita yang terkenal dengan ibadahnya, semayang, zikir, Quran, terkenal sampai sahabat kata ini ahli syurga. Sampai pada Nabi kata apa tahu? Itulah ahli neraka.
Sahabat terkejut, ahli neraka? Ini semayang kot, ni zikir baca Quran kot, kira baik. Nampak luarannya baik. Nabi kata, kenapa ahli neraka? Sebab semua pahala-pahala daripada amalan yang kau nampak tu, semuanya rosak dan hilang disebabkan lidahnya yang menyakiti jiran dia. Oh, yang masih buat. Yang masih buat. That's why kenapa kena jaga hablum minallah, hablum minannas. Agama bukan hanya hablum minallah, tapi hablum minannas. Hubungan kita, interaction kita dengan orang. That's why bila kita rasa ini ada kira-kira sisi Allah ni, jangan nanti kita sangkut dekat syurga bukan sebab tak semayang, tapi sebab adalah 5 ayat perkataan kat Facebook kita tu yang sampai hari ni orang tak boleh maafkan lagi. Kan tak berbaloi tu. Betul. Okeylah, terima kasih banyak untuk sesi Isa kita pada kali ini. Ada pengisian daripada segi keagamaan ya. Semoga anda panas dekat rumah. Tiba ada terbakar, ada bau hangus. So kita akan kembali selepas ini bersama dengan orang lain untuk memberi pendapat mereka. Mungkin lepas ni kita cakap pasal anak you all, elok tak dekat media sosial tu? Tak jaga ke? Atau macam mana? Okay? Be kind online.